إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-81 dan 82 daripada suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kassaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan dia telah pun diliputi oleh dosa-dosanya, maka itulah dia penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Dan bagi orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal dalamnya. Ayat dalam satu ni adalah lanjutan daripada kisah Bani Israel ataupun Yahudi yang telah pun mengatakan kepada Nabi SAW bahawa mereka hanya akan masuk neraka untuk beberapa hari yang singkat, iaitulah 7 hari dalam umur akhirat. 7 hari ke akhirat ni pun tuan-tuan, kalau betul sekalipun 7 hari, 1 hari ke akhirat sama dengan 1000 tahun kat dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari ke akhirat Allah bersamaan dengan 1000 tahun kat dunia. Yahudi ni mana punya calculation dia ambil, kita pun tidak tahu. Kan itu dalam ayat-ayat yang sebelum, golongan Yahudi ni turut meramalkan yang kita telah lihat sama-sama, perkara-perkara dongengan. Nampak macam pandai satu sudut, tapi sudut yang lain mereka ni menggunakan akal fikiran yang dangkal untuk mengatakan berbagai-bagai perkara. Nanti kita akan lihat mereka mengatakan bahawa Allah tu miskin. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Orang-orang Yahudi berkata bahawa Allah itu miskin, fakir. Dengan sebab itu Allah suruh kita berderma. Ya, dan mereka mengatakan juga Allah Subhanahu wa taala ni penat. Bila Allah dah buat segala kejadian ni dalam masa 7 hari, lepas tu Allah penat, Allah rehat. Itu sebab mereka mengambil hari Sabtu sebagai hari rehat. Sabbath, Sabt. Wa ja'alna naumakum subata. Subat ni maknanya tidur, rehat. Jadi bila Allah dah siap buat Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu Allah penat, Allah rehat. Inilah tanggapan Yahudi yang akan kita lihat di masa ke semasa. Quran sentiasa memberikan pendahan perkara-perkara semikian. Jadi dalam ayat ke-1 ni Allah menjelaskan, sebenarnya orang yang telah pun dikelilingi oleh dosa-dosanya, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Kata Al-Imam Asyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur, beliau mengatakan bahawa ini maksudkan sebagai wa ahatat bihi khati'atuh, ni adalah syirik, perkara syirik. Seperti yang dilakukan oleh puak Yahudi yang telah kita pelajari sebelum ini, mereka menjadikan patung berhala lembu sebagai Tuhan mereka. Maka mereka menjadi golongan yang melakukan syirik kepada Allah SWT. Dan ia juga menjadi satu hujah kepada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini masukkan ni tuan-tuan adalah mazhab akidah yang merangkumi nombor 1 Maturidiyah, Asy'ariyah dan juga Salafiyah. Mereka ni termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah seperti yang dinobatkan oleh semua institusi pengajian Islam seperti Al-Azhar, seperti Universiti Qurawin, seperti Universiti Zaituna, dan di JAKIM pun tak terkecuali menobatkan bahawa Ahlus Sunnah yang dimasukkan dari sudut akidahnya adalah Maturidiyah, Asy'ariyah dan kemudian Salafiyah. Salafiyah ni tuan-tuan sebenarnya adalah Hanabilah lah. Mereka ni adalah Ahlus Sunnah, mengatakan bahawa ayat ini menjadi bukti bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Orang yang melakukan dosa besar tidak akan kekal dalam neraka seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah dan juga golongan-golongan sesat yang lain. Iaitulah mereka berkata orang yang buat dosa besar, mereka masuk neraka kekal dalamnya.
Ayat ini tidak mengatakan. Ayat ini mengatakan orang yang telah pun diliputi oleh dosa-dosa yang besar yang masukkan syirik kepada Allah SWT, maka mereka itulah yang akan kekal dalam neraka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam akidah Ahlus Sunnah, menariknya, pernah satu ketika bahawa seorang sahabat yang mulia bernama Huzaifah bin Al-Yaman naik unta bersama dengan Nabi SAW. Lalu Nabi telah bertanya kepada Huzaifah, tahukah kamu hak manusia kepada Tuhannya, dan tahukah kamu hak Allah kepada hamba-hambanya? Jawapan Huzaifah, min babil adab, kerana beradab pada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, Allah dan Rasulnya lebih memahami dan lebih mengetahui tentang soalan itu. Maka jawapan Nabi SAW, hak Allah, hak manusia kepada Allah adalah hendaklah dia beribadah kepada Allah tanpa melakukan sesuatu perbuatan syirik kepadanya. Itu hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula hak Allah kepada kita, tuan-tuan? Hak Allah kepada hamba-hambanya iaitulah mengeluarkan setiap orang yang memiliki kalimat tauhid dalam dirinya, walau sebesar zarah sekalipun, kelak dia tetap akan memasuki syurga. Faham tak? Jadi maknanya sesiapa sahaja yang dalam hatinya ada tauhid pada Allah, iaitulah mengesahkan Allah, walaupun dia terjebak melakukan dosa-dosa, kelak dia akan dimasukkan ke neraka untuk satu tempoh sampai selesai dosa-dosanya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu adalah hak Allah, hak kita kepada Allah SWT. Jadi Allah akan masukkan setiap orang beriman ke dalam syurga, walaupun selepas dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bila Nabi berkata demikian, Huzaifah bin Al-Yaman berkata, kalau gitu izinkan saya wahai Nabi untuk beritahu kepada semua manusia. Jawapan Nabi SAW, jangan, kerana perkara ini akan menyebabkan ramai di kalangan orang awam yang jahil mempermudah-mudahkan melakukan dosa. Kerana bila kita berkata demikian, maka semua orang tahu, kalau gitu tak payah sembahyang lah, dalam diri dari tauhid, tak sewenang-wenangnya boleh kita sebarkan kalimah seperti ini, tuan-tuan. Kerana mudaratnya sangat besar. Kita mengingatkan orang ini haram, ini dosa besar, kamu kena solat, kita ingatkan orang kepada tanggungjawab tersebut. Jadi ayat ini menjadi bukti kepada Ahlus Sunnah, iaitulah mereka mengatakan bahawa orang melakukan dosa besar, selagi dia beriman, dia tidak akan kekal dalam neraka. Berbeza daripada fahaman Mu'tazilah dan juga golongan-golongan sesat yang lain, iaitulah mereka mengatakan setiap orang melakukan dosa besar, nah, tempat kamu neraka, tiada pilihan bagimu, kamu tidak akan dimasukkan ke syurga langsung. Ayat ini menjadi salah satu bahan yang menyebabkan berlakunya persisihan faham di antara golongan-golongan dipanggil puak-puak dalam perbahasan tentang akidah. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini adalah satu tradisi Quran, tarbiyah yang penting dalam hidup. Bila kita menceritakan tentang amaran, ancaman, hukuman, jangan lupa untuk bawakan galakan, motivasi, memberi berita gembira. Ini dipanggil targhib. Tadi tarhib. Tarhib ini maknanya memberi amaran, memberi ancaman, memberi peringatan yang menakutkan. Nanti akan datang selepasnya ingatan, kegembiraan, keseronokan, ganjaran kepada mereka yang melakukan amal saleh. Jadi orang-orang yang beriman dalam amal saleh, mereka itu adalah penghuni syurga, mereka kekal dalamnya. Jadi ayat ini menjadi satu bukti bahawa dalam kehidupan kita tak boleh nak kata beriman cukuplah nanti masuk syurga. Tak, beriman mesti diikuti dengan amal saleh. Tak boleh setakat beriman. Kalaulah kita mengatakan setakat beriman sahaja masuk syurga, tentulah syaitan pun masuk syurga juga. Kerana syaitan ini mempunyai pengetahuan, keimanan pada Allah yang luar biasa. Bahkan mereka pernah beribadah bersama dengan malaikat dalam syurga, seperti yang telah kita pelajari sebelum ini. Tapi kerana tidak ada amal, maka tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan lihat dalam pendekatan psikologi Quran, sentiasa cerita tentang amaran, datang berita gembira. Cerita menakutkan, datang cerita menggembirakan. Maka ini satu metod yang sangat penting, metodologi yang sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan. Jangan asyik-asyik nak bom orang je kerja, nak menekan orang saja kerja, nak menghina orang saja kerja, seolah tak ada kebaikan langsung yang dibuat oleh orang tersebut. Tak boleh.
Dalam hidup kita cerita perkara-perkara yang buruk, kita mesti bawa cerita-cerita yang baik. Macam setengah orang pada hari inilah, dia cerita keburukan orang je, semua orang teruk. Kat sekolah macam ni ustaz, dekat flat macam ni, dekat ni macam ni. Habis kau punya peranan apa? Kau jadi tunggul je begitu? Tak boleh tuan-tuan. Kita mesti cerita dalam umat Islam ini ada keburukan dan ada kebaikan. Ni yang datang sembahyang ni orang baik-baik, kenapa tak ada cerita? Kenapa dia cerita benda yang buruk-buruk saja panjang? Nanti akan melemahkan semangat orang Islam. Begitu juga kita mendidik anak. Tak boleh kita nak hukum saja, semua tak betul, tapi bila dia buat baik, kita lupakan pula. Ini adalah satu pendekatan yang salah. Kalaulah sejengkal kita menghukum dia atau kita mengatakan kata-kata yang memberi amaran, maka kata-kata memberi kebaikan kena lebih daripada sejengkal. Macam tu. Ataupun sekurang-kurangnya sama dengan kadar yang kita bagi amaran itu. Kalau kita beletih kepada dia setengah jam, tiba-tiba dia buat kebaikan, kita puji setengah jam ataupun lebih. Itu dia teknik yang betul. Bukan seperti setengah ibu bapa yang bermasalah, semua anak-anak yang lakukan dia nampak buruk dan tak betul. Tapi bila buat benda yang baik, basuh pinggan mangkuk, menyediakan beg untuk pergi sekolah pagi esok, semua tu dia tak puji, dia tak nampak. Jadi ini adalah perkara yang salah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nanti kita akan lihat lagi apakah komponen perkara-perkara yang disuruh oleh Allah yang diingkari oleh golongan Yahudi dalam ayat berikut. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.